Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa salawatullah wa salamuhu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati saudara Abu Talhah selaku penganjur diskusi buku berkaitan dengan kemunculan kuburiyah dan juga usaha ulama untuk mengatasinya, iaitu kemunculan golongan kuburiyah dari Yaman. Para ulama, para ustaz, para pendakwah, para pecinta ilmu, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dalam sesi ini saya sebenarnya fokus kepada penutup ataupun kesimpulan daripada perbahasan yang telah dikupas oleh dua orang ustaz kita terdahulu, iaitu Al-Fadhil Ustaz Sayyid Azwan dan juga Al-Fadhil Ustaz Sayyid Azwan dan juga Al-Fadhil Ustaz Muhammad Adli yang baru sebentar selesai membentangkan tajuknya tadi ni. Jadi sebagai kesimpulan ni, saya mungkin tidak akan mengambil masa 3 jam dan sebagainya lah. Mungkin sebelum daripada masuknya waktu maghrib, insyaAllah kita akan berhentilah. Dan saya dapat maklumat bahawa dalam majlis ini juga dihadiri daripada Habib kita daripada Yaman. Fa ana aqulu lahu ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila hadha al-mu'tamar atau ila hadhihi al-munaqashah al-yasira. Kita mengharapkan majlis kita berjalan dengan baik. Majlis ini bukan diadakan dengan tujuan untuk mewujudkan perselisihan faham dalam masyarakat, tidaklah. Sebagai kesimpulan pada perbahasan yang telah disebut oleh dua orang ustaz kita tadi, suka saya sebut di sini ni. Pertama sekali saya ulang balik apa disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Sayyid Azwan ni, iaitu buku ini adalah merupakan ringkasan ataupun tahzib kepada dua buah kitab yang dikarang oleh Syekh Hasan Muallim, salah seorang ulama terkenal yang telah mengarang buku bagi menceritakan situasi ziarah kubur dan juga ziarah kubur Nabi Hud. Dua-dua buku ini saya dapati begitu panjang sekali. Kalau saya terjemahkan buku dua ini, saya rasa mungkin akan memakan masa lama dan juga melibatkan halayak yang banyak lah. Mungkin mencecah kepada 600 muka surat. Tetapi saya menggunakan pendekatan tahzib, kita ambil beberapa isi yang penting saja, dan di sana banyak lagi perbahasan-perbahasan beliau yang saya tak sentuh. Cuma saya nak sentuh, saya nak fokus beberapa isu saja, yang mana isu-isu itu telah pun disentuh oleh Al-Fadhil Ustaz Sayyid Azwan dan juga Al-Fadhil Ustaz Muhammad Adli tadi dia. Jadi itu yang pertama. Jadi buku ini bukan saya yang karang sendiri, tapi dibuat oleh ulama Yaman. Kita tahzib untuk dimanfaatkan oleh umat Islam di Malaysia. Dan bukan tujuan untuk memburukkan negara Yaman. Yaman ini adalah negara saudara kita Islam. Yaman sekarang berdepan dengan krisis kemanusiaan, dan kita di Malaysia ini sedang membantu negara Yaman, terutama saudara-saudara kita terlibat dengan krisis kemanusiaan yang perlukan bantuan. Bahkan dalam satu kajian yang dibuat oleh seorang pelajar Yaman yang menghabiskan tesisnya di Uniza, tempat saya bertugas, menyatakan hingga sekarang ini ada 8,000 keluarga Yaman yang telah berpindah ke Malaysia. Itu adalah angka rasmi lah. Jadi mereka alhamdulillah merasa selesa berada di sini dan kita cuba membantu. Seterusnya ada juga beberapa orang pelajar saya di peringkat PhD dan juga master, alhamdulillah dapat bekerja di Malaysia dengan baik, dan kita sangat mengalu-alukan sumbangan mereka kepada umat Islam di negara ini. Jadi itu sebenarnya Jadi buku ini bukan saya yang karang lah. Jadi tidak ada idea daripada saya. Idea itu datang daripada Syekh Hasan Muallim atas dasar ia ingin bermanfaat kepada umat Islam di negara inilah. Dia bermanfaat kepada umat Islam di negara ini. Sebab itu saya karang. Yang kedua, berhubung dengan tanggapan setengah orang mengatakan bahawa Syekh Hasan Muallim ni seorang yang mengikut hawa nafsu. Di karang buku ni katanya mengikut hawa nafsu, dan beliau telah ditajrihkan oleh setengah ulama di negara Yaman, termasuk dikatakan gurunya sendiri. Suka saya sebut tajrih itu sebenarnya tidak berkaitan dengan ilmu hadis. Kalau tajrih membabitkan ilmu hadis, sama ada dia kurang ingatan dan sebagainya, dia lemah, dia tua, dia nyanyuk, musabahlah.
Tapi tajrih ini membabitkan tesis beliau. Jadi dia buat ni adalah tesis yang telah dibawa kepada universiti dan telah pun dinilai oleh penilai-penilai luar. Jadi biasanya bila penilai luar menilai tesis tadi, setelah itu diberikan komentar, biasanya pelajar akan baiki, dan itu tidaklah menjejaskan kedudukan tesis itu. Jadi dengan sebab ada orang kritik tesis itu, maka dia bukan satu alasan untuk kita tolak, ya. Ada benda yang benda kita boleh terima, ada benda kita tolak, tapi tak boleh tolak semua sekali, kerana konon ada orang yang tajrih dia tu tak kenal. Ini bukan tajrih dalam hadis. Tajrih guru dia tu saya faham adalah fokus kepada tajrih dari sudut uslub dakwah dia yang dilihat mungkin tak tepat dengan gariaman, tapi itu tidak bermakna data-data dan maklumat yang diberikan dalam buku dia itu satu benda yang tak betul. Walaupun saya dah sebut tadi, saya tidak mengarang, tapi saya ambil data-data daripada ulama Yaman sendiri. Sama dah kalau saya cerita tentang negara Jepun, saya ringkaskan cerita tentang negara Jepun menggunakan data-data daripada profesor negara Jepun sendiri. Walaupun saya tak pergi ke sana, tapi saya gunakan data orang Jepun sendiri. Takkan tak boleh dipercayai. Sedangkan data itu telah disahkan oleh universiti. Disahkan oleh universiti dia peringkat tesis dia. Dia bukan biasa tu. Kalau ada pihak yang tak setuju, tidak ada masalah. Kita pun tidak memaksa orang setuju dengan kehendak kita. Mereka boleh karang buku, mereka boleh jawab balik dan sebagainya lah. Kemudian seterusnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di sini saya nak sebut tentang kesimpulan yang saya buat pendek sajalah. Iaitu pertama sekali, golongan kuburiyah ni merujuk pada golongan yang melampau dalam mengagungkan dan mensucikan kubur sehingga ke tahap mengiktikadkan terhadap kubur itu sesuatu yang tidak harus diiktikadkan melainkan hanya kepada Allah sahaja. Nah, maknanya dah dijelaskan tadi oleh Ustaz Sayyid Azwan, kita ada konsep ziarah kubur. Ziarah kubur itu suatu benda yang sunnah, tak ada orang kata bid'ah kecuali melihat dari segi cara ziarah. Kalau cara ziarah itu dilakukan tidak menepati sunnah, barulah kita boleh kaitkan dengan bid'ah. Kalau cara ziarah itu boleh menyumbang kepada syirik, barulah kita kaitkan ziarah yang disebut sebagai ziarah syirkiyah, yang saya rasa tidak boleh ulaskan di sini kerana telah disebut oleh Fadil Ustaz Sayyid Azwan tadi. Jadi termasuk mengkasakkan yang berbagai-bagai jenis ibadah dia, termasuk mendoa untuk kubur tu. Ada orang kata doa kepada kubur, doa pada si mati, dia bukan jenis syirik sebab nida. Dia kata itu adalah suruhan, itu bukan doa. Nida itu adalah sebenarnya sejenis doa. Iznada rabbahu nidaan khafiyah. Tengoklah ketika mana dia menyeru Tuhannya dengan keadaan suara perlahan. Itu berlaku kepada Nabi Zakaria alaihi salam. Jadi antara tokoh ulama yang menjelaskan demikian ialah As-San'ani. Jadi saya petik ni kenyataan As-San'ani. Jadi sesiapa yang tak setuju, beliau rujuklah kepada pandangan As-San'ani dalam bab ini. Menurut beliau bernazar untuk memberi harta pada orang yang telah mati dan seumpamanya, menyembelih untuk kubur, bertawassul dengannya dan meminta hajat daripadanya merupakan perkara yang sama dilakukan oleh orang-orang Arab pada zaman jahiliah. Jadi persoalannya, kenapa dan mengapa beliau kata begini? Artinya benda itu berlaku pada zaman beliau. Ini bukan cerita dongeng, yang berlaku pada zaman beliau. Maka oleh kerana berlaku, beliau tegur dalam kerangka untuk menjaga akidah, di sunnah jemaah yang betul, supaya tetap berada di keadaan suci murni sebagaimana asal. Itu saja hasrat beliau. Mereka melakukannya, kemudian kita kata antaranya menyembelih untuk kubur, menyembelih untuk cuba kita rujuk dalam kitab apa benda ni, As-Sunan wal Bid'ah oleh Syekh Qaradawi. Dia menceritakan pada kita bagaimana unsur-unsur terlampau berlaku di kalangan setengah pengamal tarekat. Saya kata setengah, bukan semua ni, setengah-setengah tarekat Ahmadiyah, dia tontok, yang mana mereka ini telah menyembelih kambing-kambing pada musim perayaan Maulid Ahmad Badawi. Ketika itu Syekh Qaradawi ni dia berada pada sekolah menengah. Dia tanya guru dia, kenapa kita ni tak begitu bersemangat untuk mengadakan sembelihan korban, kenapa begitu? Tapi bila Tok Guru dia kata, kerana kita tak ada modal, kita tak ada sumber kewangan. Maka oleh kerana itu, sebab tu kita tak bersungguh dalam mengadakan ibadah korban. Tambah pula ibadah korban itu adalah satu yang bersifat sunat muakkad, walaupun di sana ada khilaf ulama tentang satu hukum asalnya, sama ada sunat muakkad, kewajiban dan sebagainya lah. Tetapi Syekh Qaradawi kata, dan dia lihat ialah orang berpusu-pusu menyembelih binatang di kubur Syekh Ahmad Badawi, dia tonton melibatkan ratusan. Ini bukan fitnah, ini cerita yang disampaikan oleh Syekh Qaradawi dalam buku dia Sunan wal Bid'ah. Beliau rujuk dalam buku tu. Mana beliau nak menyatakan sebab pasal beliau nak cerita tentang bahawa apabila kita meninggalkan satu sunnah, bermakna kita telah membuka satu pintu bid'ah. Dan agak makan masa lama untuk kita pulihkan semula supaya orang kembali mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab berkenaan. Ini dalam bab sembelihan.
Jadi disebut sini menyembelih untuk kubur, bertawassul dengannya dan meminta hajat daripadanya. Tawassul ni tahulah, tawassul adalah benda khilaf. Jadi ada tawassul yang disepakati oleh ulama, ada tawassul tidak disepakati oleh ulama. Tawassul antara yang khilafnya kita sebut ya Allah Tuhanku dengan jah Nabi, mana kita sebut jah pulang bi pulang. Itu benda khilaf lah. Tetapi bagi saya tuan-tuan, dalam soal ini lebih baik tak payah pakai. Tak perlu kita pakai pandangan ulama yang kata boleh tawassul dalam konteks masyarakat kita hari ini. Akidah yang asas pun belum selesai. Macam mana kita nak pergi benda yang sifat khilaf? Benda asas mereka belum selesai. Selesaikan dulu benda asas, baru fahamkan mereka benda khilaf. Ini kita pergi faham benda khilaf yang asas sudah pun tertinggal. Allah Ta'ala kata ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku nescaya aku akan perkenankan doa kamu. Ini perkara asas. Kenapa pula kita nak pergi kan? Jadi minta dengan Allah tuan-tuan. Ada tak sahabat yang minta dengan Allah ketika pergi ke kubur? Cuba baca riwayat, ada tak sahabat pergi kubur dia minta dengan Allah, dia sebut jah fulan bi fulan. Cuba kita bayangkan kalau kita benarkan perkara ini berlaku dalam masyarakat kita, apa akan berlaku 10 tahun 20 tahun akan datang kalau kita nak ikut pendapat ulama yang kata benda ni benda khilaf pun harus Kalau masyarakat kita dah mula pergi kubur dan mula bertawassul seperti itu, macam mana kita nak melihat orang terus berdoa kepada Allah tak pergi ke kubur? Dan apabila dia pergi ke kubur, bermakna apa? Maknanya dia ada sesuatu i'tiqad. Ada i'tiqad bahawa ada si fulan dalam kubur tu boleh berbuat sesuatu untuknya. Maka oleh kerana itu dibuat begitu. Jadi dia menggunakan jah dia. Kita tak nabi, jah Nabi itu besar di sisi Allah. Jah Nabi orang lain daripada Nabi kita tak tahu. Kecuali sahabat diakui radhiyallahu anhu wa radwan. Itu tak ada masalah lah. Tapi orang yang daripada itu walaupun dia ulama, jadi dia mati dalam keadaan beriman tu, tak lebih kita sangka baik bahawa dia mati beriman, dia wali Allah. Tapi kedudukan status wali Allah di sisi Allah kita tak tahu. Cuma kita hanya sangka baik. Sebab tu atas dasar sangka baik lah maka sebahagian ulama mengatakan orang yang mati syahid boleh kita kata dia mati syahid. Walaupun Nabi SAW pada zamannya ada juga menafikan kes beberapa orang yang mati di medan perang dinafikan oleh Nabi sebagai mati syahid, walaupun para sahabat telah menyebut orang itu dia telah mati syahid. Nabi menafikan. Tetapi kalau ikut Syekh Ahmad Raisuni, dia kata bolehlah kita kata zaman moden hari ini orang Islam yang mati berjuang menentang penjajah kita kata mati syahid dalam kerangka husnuzan. Tapi kita nak memutuskan bahawa dia betul-betul mati syahid, kita tak dapat putuskan seperti mana diputuskan kepada para sahabat kepada Nabi-Nabi terdahulu. Begitu juga dengan meminta hajat daripada dia merupakan perkara yang sama dilakukan orang Arab zaman jahiliah. Orang Arab zaman jahiliah memang dia minta hajat dengan. Dan kita baca sejarah bagaimana berhala boleh sampai ke kota Mekah. Bukankah berhala asal tu datang daripada mana? Dari Balqa tu, daripada apa ni? Di Iraq tu, dibawa ke kota Mekah. Kemudian Amr al-Luhai minta masyarakat sebagai pemimpin masa itu, minta masyarakat mengagungkan berhala tu. Maka mulalah proses tu. Kerana bahala itu dianggap dapat memberi sesuatu. Kalau kita tanya masyarakat Cina sekarang, cuba tanya masyarakat Cina, tak ada mereka kata sembah bahala. Cuba tanya orang Hindu, dia tak kata sembah bahala. Dia kata kami sembah itu lembaga-lembaga manusia berbatu patung, di sebaliknya ada roh. Roh itu kita nak minta supaya minta sesuatu dengan Tuhan untuk kesejahteraan kita. Jadi perkara yang sama berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam juga masyarakat dia kata ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kami tak sembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Artinya apa? Mereka tak sembah zat patung tu boleh tolong mereka, tak. Bukan patung boleh tolong macam Tuhan tolong, tak. Supaya patung tu boleh buat sesuatu untuk mereka di sisi Allah. Maka timbul istilah ma na'buduhum illa liqarribuna ila. Patut semula ayat tu ma na'buduhum, kami tak sembah illa liqarribuna. Ada matlamat di situ dia buat begitu dek. Mereka melakukan untuk berhala yang menjadi bahan sembahan mereka. Cuma bezanya golongan pemuja kubur kalau ikut kenyataan Sun'at tadi melakukannya untuk wali, kubur dan maqam. Dan tuan-tuan macam sekalian, menziarah kubur wali tak apa, ziarah kubur pun tak apa, maqam walaupun ulama khilaf dari sudut, bolehlah kita menempuh perjalanan jauh semata-mata untuk ziarah kubur. La tushaddur raha illa li hadis salis masjid, 3 buah masjid. Tidak boleh kita menempuh perjalanan jauh kecuali 3 buah masjid. Jadi ada ulama kata kalau kita menempuh jalan jauh untuk melihat keagungan Tuhan, tak ada masalah. Kebetulan kita jumpa kubur, kita ziarah lalu. Tetapi kalau kita pergi pada awal untuk nak ziarah kubur sendiri, itu memang tidak dianjurkan berdasarkan tafsiran sebahagian para ulama. Berdasarkan tafsiran sebahagian para ulama saya kata kemudian apalagi ada teguran kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika dia mengunjungi kubur, menziarahi kubur Abdul Rahman. Bila dia balik tu dia telah ditegur.
Seterusnya, akidah kuburiyah mempunyai hubungan yang rapat dengan syirik dengan Allah dan penyembahan Tuhan selain daripadanya. Kalau kita lihat pada sejarah dulu, sejarah masyarakat Nabi Nuh. Jadi kita tak nak benda ini berulang. Jadi suka saya katakan tuan-tuan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam konteks buku di sini, kita ke sini supaya benda ni tak berlaku di Malaysia. Sebab akhir-akhir ni kita mendengar sudah ada orang yang mula menyanyi di kubur, nyanyi lagu nasyid. Nampak tak? Proses syirik, ingat proses manusia menjadi syirik, dia melibatkan masa yang lama. Dia tak melibatkan masa yang singkat, lama. Bila tak ada tegur, lama kelamaan benda tu akan jadi biasa. Seperti manalah menangkap ikan pada hari Sabtu berlaku kepada golongan Yahudi. Kerana pada peringkat awal walaupun benda tu dilarang, ada seorang dua yang tangkap ikan, cuba rujuk dalam tafsir Qurtubi dan sebagainya, seorang dua tangkap ikan, tak ada tegur. Bila tidak ada tegur, maka proses menangkap ikan tu berlaku berpuluh-puluh tahun, sehingga Allah Ta'ala menukarkan watak mereka menjadi kera dan babi. Kita bayang, maknanya peristiwa itu berlaku dalam tempoh yang lama. Jadi kita ambil langkah ini, kita nak supaya umat Islam terus terjaga akidah. Sebab tu kita katakan di sini, Yaman kita kata bukan sebuah negara kuburiyah dah. Sebab tu tajuk kita kemunculan pahaman kuburiyah. Kuburiyah ni juga muncul di Mesir ada, di Malaysia pun ada. Sudah ada usaha Malaysia dan usaha Jabatan Agama untuk mengatasinya. Seperti disebut oleh Syed Azwan tadi, usaha Jabatan Agama Johor untuk mengatasi khurafat. Ya, begitu juga di Melaka, usaha Jabatan Agama Islam Melaka untuk menghadapi masalah syirik di Pulau Besar. Begitu juga di Kelantan, begitu juga di Terengganu, macam-macam tempat lagi telah dibuat oleh pihak berkuasa. Itu semua adalah untuk menjaga kemurnian. Cuma ada satu konsep yang cuba diketengahkan kembali dalam masyarakat kita hari ini, disebut sebagai istighasah. Bagi saya, minta maaf saya sebut, kalau orang lain nak pendapat lain, itu dia punya pasal. Saya punya pendapat istighasah dan tawassul lain. Walaupun kita rujuk pada Iman Ar-Ramli, dia kata istighasah, tawassul, tasyaffu' benda sama. Saya tak terima sebab ada ulama membantah kenyataan Imam Ramli itu dengan mengatakan Imam Ramli ni telah buat satu kenyataan yang mana ulama Syafi'i sebelum beliau tidak pernah buat gitu. Ada ulama kata begitu. Ya, sebenarnya istilah tawassul dengan istighasah lain, sebab istighasah itu minta direct kepada sesuatu dalam perkara yang tidak mampu oleh sesuatu itu melainkan oleh Allah. Minta direct dengan sesuatu dalam perkara sesuatu itu tak mampu dilakukan melainkan oleh Allah. Yang ini yang Nabi kata dalam hadis saya, la yustaghasu bi, hadis riwayat Tabrani, la yustaghasu bi wa innama yustaghasu billah. Bila ada sahabat minta tolong dengan Nabi, Nabi kata jangan minta tolong dengan aku, minta tolong dengan Allah. Pasal apa? Jangan minta tolong dengan aku, minta tolong dengan Allah. Pasal apa? Pasal perkara itu Nabi tak mampu selesaikan. Allah Ta'ala dia bisa selesaikan. Mana-mana Nabi mampu selesaikan, maka Nabi selesaikan, tidak ada masalah. Ya, jadi maknanya sekarang bila orang kata ya Husain, apa makna dia kata ya Husain? Dia seru tu, dia seru an-nida na'mina doa. Seru tu adalah sejenis doa. Doa tak boleh kita kepada orang mati ni. Sebab kita mengikutkan dia sesuatu. Sebab bagi segelintir ahli sufi, dia mengikutkan orang telah mati tu ada berapa bahagian. Ada orang telah mati, roh dia tidak mutasarrif. Ada orang mati, roh dia mutasarrif. Maknanya roh tu boleh berurusan. Bila dia berurusan, kita boleh minta dengan roh tu. Jadi masalahnya sekarang, macam mana kita boleh kata begitu? Bagi saya tidak ada dalil yang mengatakan roh itu boleh berurusan di alam maya sehingga kita boleh minta tolong daripadanya. Ya, sebab Allah Ta'ala kata ud'uni astajib lakum, doa pada aku penuhkan. Kalau orang tu berdosa diri dia, tak perlu kita ikut orang tengah, minta dengan Allah Ta'ala. Ya jadillaha ghafurur rahim, dia akan mendapati Allah Ta'ala tu maha ghafurur rahim, iaitu maha pengampun lagi maha pengasihani. Jadi akibat kuburiyah ini mempunyai hubungan rapat betul. Antaranya adalah muncul kemusnahan umat itu terdahulu. Cuba kita baca. Semua berdasarkan pada syirik ni. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah Ta'ala, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin." Katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang telah lalu, yang telah dibinasakan. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik. Ya, kebanyakan mereka adalah orang musyrik. Jelas disebut kebanyakan mereka adalah dimenaskan disebabkan faktor syirik. Dalam ayat di atas disebutkan kemusnahan bangsa-bangsa dahulu ada berpunca kebanyakannya daripada amalan syirik yang mereka lakukan. Jadi syirik ini tak akan berlaku, dia mesti berlaku dengan amalan melampau. Sebab proses untuk syirik untuk makan masa. Kau bayangkan berlaku pada zaman Nabi Nuh AS dengan zaman Nabi Adam tu 10 kurung. Ada ulama kata 10 kurung tu, satu kurung bukan 100 tahun. Satu kurung tu 1000 tahun. Maknanya 10,000 tahun nak menuju kepada zaman Nabi Nuh AS itu manusia suci. Manusia ada buat jahat, manusia ada buat zalim tapi tidak syirik. Berlaku pada zaman Nabi Nuh barulah sang syirik. Maknanya betapa zaman tu panjang, begitu panjang, manusia tidak syirik walaupun mereka berbunuhan. Termasuk 2 orang anak Nabi Adam berbunuh satu sama lain dalam kisah yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Jadi
Ia juga menjadi punca yang menjatuhkan martabat manusia ke lembah kehinaan. Hal ini terdapat dalam nas Al-Quran. Antaranya mereka disifatkan sebagai manusia punya akidah yang najis. Jadi akidah, jadi saya katakan tadi tuan, kita ambil langkah awal supaya masyarakat kita tidak terlibat dengan benda-benda yang berbau syirik ini. Kerana bila terjebak dalam syirik, cara tak langsung orang itu telah berakidah najis. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlih in syaa innallaha alimun hakim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kepercayaan orang-orang kafir musyrik itu najis. Oleh itu janganlah mereka menghampiri Masjidil Haram sesudah tahun ini, dan jika kamu bimbangkan kepapaan, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada kamu dari limpah kurnianya jika dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah Taubah ayat 20, ayat 28. Begitu juga punca membatalkan amalan yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Quran, antaranya firman Allah Ta'ala, "Dzalika hudallahu yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun." Yang demikian itu ialah petunjuk Allah yang dengannya ia memimpin sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kalau mereka sekutukan Allah dengan sesuatu, kalau mereka sekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, nescaya gugurlah daripada mereka apa yang mereka telah lakukan dari amal-amal yang baik. Surah Al-An'am ayat 48. Mana cerita apa? Syirik itu antaranya dia menyebabkan amalan kita lakukan dikira sebagai gugur. Itu masalah besar. Kemudian seterusnya ayat di atas adalah menyatakan orang yang terjebak ke dalam lembah syirik akan terbatal segala amalan yang dilakukan mereka. Ini yang kita takut. Ini yang kita takut. Sebab itu perlu mengambil langkah berhati-hati. Jadi syirik ini diberi keutamaan perbahasannya oleh Al-Quran. Al-Quran menekankan dua isu besar. Antaranya pertama isu tauhid. Ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, jauhilah taghut. Artinya tauhid yang pertama, iaitu tauhid uluhiyah. Perlu Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan yang berhak disembah. Yang kedua, jangan syirik. Sebab syirik itu menyebabkan kita tak ada makna dalam hidup. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala menciptakan manusia di atas fitrah tauhid. Nabi Adam AS yang Allah Ta'ala ciptakan dengan dua tangan-tangannya, meniupkan roh daripada sisinya, memerintahkan para malaikat sujud kepadanya dan menempatkannya di dalam syurga. Baginda berada di dalam syurga tanpa berlaku sedikit pun perkara yang menyalahi atau mencacatkan tauhid. Setelah itu Allah Ta'ala menurunkan baginda sebagai Nabi yang mulia dan Rasul yang diutuskan kepada zuriat keturunannya. Ia merupakan pendapat segolongan ulama. Berdasarkan pengajaran Nabi Allah Adam AS, zuriat keturunannya bangkit dan meneruskan hidup mereka, sehingga menurut Ikrimah hal tersebut berlalu selama 10 kurun. Seperti saya sebutkan tadi, maksudnya bila Nabi Adam AS diturunkan ke bumi, maka benda itu masih berlaku dalam suasana tauhid yang sangat murni. Jadi tuan-tuan dan sekalian, ini cuma saya nak sebut di sini dia. Penekanan kita, saya dah sebutkan tadi, dari satu sudut penekanan kita adalah kepada, macam kata saya sebut tadi, kita nak galakkan syirik. Maka syirik itu saya kata melalui proses yang lama. Antaranya punca daripada penghormatan pada orang soleh, dan antaranya juga punca daripada ziarah. Ziarah itu satu sunnah, tapi bila ziarah itu tak kena pada tempatnya, itu boleh mengundang kepada syirik. Saya kata boleh mengundang kepada syirik. Sebab itu dalam buku saya ni, kalau boleh saya baca sikit lah, saya baca sikit, antaranya perkara yang sepatutnya diutamakan dalam menziarahi kubur dalam Islam. Perkara yang sepatut diutamakan dalam menziarahi kubur dalam Islam ialah mengikut sunnah Rasulullah SAW, iaitu pertama, tidak meminjak kubur. Dengan pijak kubur orang tu, di mana masyarakat kita hari ni kadang tak peduli. Kadang-kadang diduduk atas batu nisan orang, diduduk atas kepuk, macam-macam duduk atas kepala batu nisan tu. Jadi sedangkan kehormatan mayat tu ia sama. Jadi kehormatan sehidup tu dari segi kita tak boleh injak dia dengan kaki dan sebagainya. Sebagaimana kehormatan Rasulullah SAW pada masa hidup dengan matinya sama. Kita tak boleh, dari segi tak boleh angkat suara. Tak boleh angkat suara. Wala tafa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu angkat suara kamu mengangkat suara Nabi. Kalau kita rujuk dalam Al-Asaf fi Tafsir, dia kata tak boleh kita mengangkat suara kita ketika berada dekat dengan kubur Nabi sewaktu berada di Madinah. Yang kedua, tidak menunaikan solat di sisi kubur. Jadi ada ulama tidak menunaikan solat di sisi kubur pasal apa? Jadi kalau kita terlepas solat jenazah, boleh tak sembahyang atas kubur? Boleh. Tapi asas larangan solat di atas kubur tu pasal apa? Asas larangan solat di atas kubur ialah
dia boleh menyumbang kepada syirik. Ada ulama kata asas larangan solat atas kubur tu pasal kubur tu kuasa najis, sedangkan ulama sendiri mengatakan bahawa jenazah manusia tu najis ataupun tidak, khilaf. Ada kata tak najis, jenazah manusia tu tak najis, macam mana pula dia kata boleh timbul atas jadi najis? Jadi asas yang penting di situ ialah larangan menunaikan solat di sisi kubur itu kerana boleh membawa kepada syirik. Orang nampak sangat macam sembah kubur, jadi sebab itu dilarang. Yang ketiga, tidak menunaikan solat dengan menghadap ke arah kubur. Juga telah disebut oleh Syekh Azwan tadi, menghadap arah kubur. Dan kalau kubur ada teri kanan tu boleh tahan lagi, boleh tahan lagi, tapi betul-betul ke arah kubur. Kemudian sesuatu yang tidak duduk di atas kubur yang saya sebutkan tadi, tidak menyeru si mati, minta pada si mati, sebab si mati sudah tidak dapat membantu kita. Cuba tengok tuan-tuan dengan logik akal kita ni, bila seorang tu mati, kita dah tak dapat nak minta bantuan pada dia. Hatta Nabi SAW sekalipun ketika baginda wafat, umat Islam bersengketa atau berbeza pendapat di dalam Bani Sa'idah tentang siapa yang sepatut menjadi khalifah. Maka pada masa itu Nabi tak bangun pun, Nabi tak beritahu sahabat jangan bersengketa, sepatut jadi khalifah sebab aku begini-begini. Tak, Nabi tak bangun. Kerana itu merupakan sifat orang mati, memang begitu. Nabi sudah pun kembali kepada Allah. Cuma ada orang lain dia nak pergi lebih advance sikit, dia kata roh Nabi tidak begitu. Roh Nabi ni dia hidup sisi Allah Ta'ala. Iyalah dia hidup sisi Allah Ta'ala, tetapi konsep cara dia sesuai dengan alam barzah, bukan makna sesuai di alam dunia menyebabkan dia boleh makan, dia minum, dia boleh berkahwin dan sebagainya. Tidak begitu. Sesuai dia hidup betul sungguh tinggi martabatnya di alam barzah, tetapi sesuai dengan alam itu, bukan dalam konteks alam dunia. Kalau kita kata kita boleh tidur, kita boleh minta tolong dengan Nabi, sebagaimana setengah tanggapan agamawan kita di Malaysia yang mengatakan ulama dulu, kata dia, bila menghadapi satu masalah mereka akan salawat tirai tanya Nabi. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau kesakut tahap tu kita boleh salawat tirai, boleh tanya Nabi, boleh tanya Nabi, kemudian Nabi memberi jawapan. Jadi apa perlu kita belum jawatan-jawatan mufti di Malaysia ni? Apa perlu ustaz-ustaz kita, dia tak perlu rujuk kitab, dia boleh tanya Nabi. Kita berbalaskan tentang hadis sahih tak payah tanya Nabi. Tetapi ini akan meruntuhkan sistem keilmuan. Pertama, siapa yang kata ulama yang tu? Yang kedua, kalau ada kaitkan peristiwa itu dengan karamah. Karamah diakui, tak ada orang menafi. Cuma sekarang karamah ni ada beberapa syarat yang kena penuhi. Karamah itu antaranya dia datang daripada sisi Allah, bukan kehendak wali itu. Bukan kita boleh selok, kita niat aja pun jumpa Nabi. Tak, kehendak Allah. Bila Allah Ta'ala tentukan berlaku. Memang hukum asal dia harus, tapi harus dalam konteks dikendaki oleh Allah, bukan dikendaki oleh wali itu. Seperti mana disebut oleh Ustaz Adli tadi, sangat betul. Yang kedua, dia tak boleh bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Contoh, orang cerita Syekh Abdul Qadir Jalani, dia pernah keluar pada rumahnya, tiba-tiba dia balik, orang beritahu jirannya telah meninggal. Syekh Abdul Qadir kejar malaikat maut, ambil balik nyawa yang dikatakan duduk dalam raga, yang pada hari itu malaikat maut ni ambil banyak nyawa. Maka bertempurlah Syekh Abdul Qadir Jalani dengan malaikat maut, nak rebut bertangan tu, menyebabkan nyawa yang dia ambil tu jatuh. Jadi cerita ini dicerita oleh setengah orang. Cerita ini logik ke? Ini sudah mengatasi kehendak Tuhan. Tuhan dah menentukan hari tu orang mati. Pasal apa dia rebut nyawa pula? Jadi ada orang kait cerita ni sebenarnya bohong ke atas nama Syekh Abdul Qadir Jalani. Betul Syekh Abdul Qadir Jalani ni dia ada karamah banyak, itu diakui. Tetapi menurut Syekh Abu Hasan Ali Nadawi, Syekh Abdul Qadir Jalani ni karamah dia paling besar. Kenapa? Karamah dia paling besar sekali ialah istiqamah. Kita ada dua jenis karamah. Satu karamah hissiyah, hak jadi bentuk panca indera, dilihat oleh panca indera biasa ni. Yang kedua dipanggil karamah maknawiyah ataupun karamah iman ataupun karamah istiqamah. Sebab tu ulama sepakat karamah Syekh Abdul Qadir Jalani paling besar sekali istiqamah dia dalam mendidik umat Islam ke arah akidah tauhid yang betul, dan sabar dia dalam mengajar dan menghadapi berbagai karinah yang ditunjukkan oleh anak murid dia. Begitu juga ketika mana dia belajar. Itu kalau kita baca Syekh Abdul Qadir Jalani. Sebab ni benda tu jangan bercanggah. Yang ketiganya, karamah tu sendiri dia berlaku pada orang soleh, tak apalah. Orang betul-betul soleh, bukan pendakwa, bukan penyamar. Bukan pendakwa dan juga bukan penyamar. Yang keempat, dia tidak boleh berlaku dalam bentuk boleh mengatasi mukjizat. Kalau karamah tu boleh mengatasi mukjizat pada Nabi, sudah. Tak boleh. Sebab tu kita rujuk dalam kitab Abu Nas As-Sarraj. Kalau satu zarah karamah tu mengenai mukjizat, karamah tu akan hancur. Jadi kita tak payah. Jadi dalam soal karamah ni, siapa tolak? Tak ada orang tolak. Yang kelimanya tentang karamah, kita kena pasti sumber cerita karamah tu sahih. Kerana yang beredar dalam masyarakat cerita karamah karut mengarut. Bukan kita nafi sama, kita nak kesahihan. Cerita karamah berkaitan Khalid bin Al-Walid. Cerita karamah berlaku pada Siti Maryam.
banyak oleh wali dulu yang dicerita oleh ulama, diterima. Itu tak apa. Tapi zaman moden ni cerita-cerita belum tentu kita boleh percaya dalam masyarakat Melayu, kerana sumbernya tidak sahih. Orang Melayu sendiri pun tidak menekankan soal kesahihan sumber, sekadar cerita mulut ke mulut. Maka bila mulut ke mulut itu banyak berlaku penambahan. Jadi di situ tidak timbul kita menafikan karamah, kita menafikan keharusan. Kita kata dari segi 5 perkara tadi kena jaga. Sumber karamah itu juga perlu sahih, bukan semata orang cerita kita pun percaya. Mana ada? Saya masih ingat satu ketika dahulu orang cerita Tok Kenali ni nak cerita karamah dia berlaku seperti mana berlaku pada Nabi Ayub. Dia ni kena kanser, lepas tu apa benda ni, ada ulat-ulat mengalir dekat betih dia. Jadi dia nak ambil air semayang. Bila dia nak ambil air semayang, dia letak ulat tu sekejap. Lepas tu dia ambil semayang, letak balik ulat kat betih dia. Cerita ni berlaku dekat dengan cerita Israeliat kepada Nabi Ayub. Nisbah pula kepada cerita Tok Kenali. Betul ke? Yang ni kita kena tanya anak beranak dia menafikan tak apa sampai tahap tu. Jadi satu benda yang boleh mencacatkan. Jadi benda yang boleh mencacatkan mukjizat Nabi itu tak kenalah pada tempatnya ni. Tidak duduk di atas kubur, tidak menyeru si mati, seterusnya tidak memohon pertolongan daripada si mati, sebaliknya memohon pertolongan daripada Allah Ta'ala. Kerana ahli kubur tidak mempunyai kuasa untuk memanfaatkan maupun memudaratkan seseorang. Tentu boleh rujuk kenyataan daripada Syekh Qaradawi dalam soal ziarah kubur ini. Kalau tak nak pakai ulama-ulama yang setengah orang panggil nama ulama itu sebagai ulama Wahabi, itu satu masalah pula. Ada saya dengar suara-suara mengatakan buku ni seolah-olah zalim kepada ahli kiblat, tuduh dia. Pertama saya jawab, saya kata buku ni telah ditulis oleh Hasan Mu'allim. Nak kata Hasan Mu'allim tu zalim kepada ahli kiblat, dia cerita tu benda realiti berlaku. Zalim ahli kiblat. Kamu nak kait dengan zalim ahli kiblat, tuduhan Wahabi tanpa berita yang betul, tanpa perbahasan yang betul, tanpa definisi yang tepat. Ramai orang sekarang menjadi mangsa tuduhan Wahabi di Malaysia ni tanpa definisi yang sampai sekarang pun tidak tepat. Sepatutnya benda tu juga zalim kepada ahli kiblat. Mana dia SBN, kalau nak kata SBN lah, mana dia sumber-sumber muktabar boleh pakai tuduh je. Yang dituduh pula tak dipanggil ke menjadi agama, tauliah tak diberi, tak munasabah. Ingat tuan-tuan, yang mengajar itu akan mati, yang beri tauliah itu akan mati. Masing-masing ke depan dengan Allah Ta'ala. Nak jawab apa ke benda atas dunia ini, kita boleh jawab lah, kita boleh hello sana hello sini di sana nak buat macam mana? Kita tak mati lagi ni. Imam Qurtubi kata jangan kita mati sebelum mati. Belum mati artinya kita mati hati, tak peka dengan syariat Allah Ta'ala tu sebelum body kita tu mati. Jangan kita mati sebelum kita mati. Jadi tuan-tuan macam sekalian, itu jadi tuduhan-tuduhan tu pun tak berapa kena. Definisi Wahabi tu pun tak tepat. Saya tak jumpa lagi mana-mana negeri sekarang definisi Wahabi yang tepat yang boleh kita pakai. Kebanyakan dia kait dengan benda khilaf. Sebab itulah ada setengah jemaah haji dia merasa gelisah bila berada di kota Mekah. Dia merasa gelisah nak sembahyang di belakang iman-iman di Arab Saudi. Maka oleh kerana itu tuan-tuan, saya syorkanlah mana-mana negeri yang memfatwakan kata Wahabi itu ajaran bukan ahli sunnah, dan ada setengah pihak kait sebagai ajaran sesat. Ada pihak kata saya bohong, bila saya kata tidak sesat dia akan bohong. Negeri kata semua tolak. Jadi saya nak kata begini, tuan-tuan macam sekalian, saya minta negeri-negeri yang mengeluarkan fatwa tadi, sila keluarkan fatwa juga bagaimana kedudukan iman-iman yang berkhidmat di kota Mekah Madinah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sembahyang di belakang iman-iman yang berkhidmat di kota Mekah Madinah itu sesat? Yang ketiga, apakah kedudukan solat yang kita tunaikan belakang iman tu oleh kerana dia sesat perlu diqada balik jika balik Malaysia ataupun tidak? 3 isu ni kena selesai sebab menimbulkan kegelisahan kepada jemaah haji. Sebab orang Melayu kita tuan-tuan, bila sebut sesat, kita tak sembahyang belakang orang. Percayalah, hatta orang tu imam besar, ngapa Quran 30 juzuk, ngapa hadis beratus ribu pun, orang Melayu tak akan sembahyang. Pasal apa? Sebab orang tu dikatakan sebagai pahaman Wahabi. Wahabi itu definisi Malaysia tak apa jelas. Kena jelas dari sudut tu. Ini semuanya tak ada agenda musuh untuk melaga-lagakan umat Islam. Di sana ada kumpulan lain yang mengambil kesempatan. Kemudian seterusnya saya sebut sini, Allah Ta'ala putusan Nabi Nuh AS bertujuan mengembalikan manusia kepada jalan yang benar setelah berlaku penyelewengan dalam kehidupan masyarakat ini. Pintu utama yang menyebabkan masyarakatnya terjerumus ke lembah syirik adalah kerana berkelaluan dalam menyanjung orang-orang saleh. Berhala pertama yang disembah di muka bumi adalah dalam bentuk gambar dan juga patung yang dibina kerana mengingati beberapa orang saleh dalam masyarakat.
Nampak tak? Dimula dengan patung tadi. Setelah berlalu beberapa waktu, syaitan mula memainkan peranannya dan patung-patung itu mula disembah. Disembah orang selain daripada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Nabi Nuh AS muncul, dia menyuruh masyarakatnya agar kembali ke jalan yang benar. Namun mereka enggan menerima dakwah Nabi Nuh AS, bahkan terus-menerus melakukan penyembahan berbagai-bagai patung dan mensyirikkan Allah dengan patung-patung orang-orang soleh tersebut. Sehingga kan orang biasa duduk kata Mekah pun, bila dia nak keluar kata Mekah, dia akan ambil pasir. Dia bawa pasir sama tu, keluar daripada tanah Mekah, pergi tempat jauh, dia letakkan pasir itu, maka dia akan tawaf. Itu berlaku di zaman jahiliah. Nampak tak? Apa semua tu dilakukan nak ambil berkat, nak menganggap sesuatu semewaan yang ada pada tanah itu. Bukan sedangkan tanah Mekah, tanah haram tu ada semewaan dia, tapi bukan tu cara kita nak raih semewaan dia. Dilarang dia dalam Islam cara buat macam tu. Antara kesemewaan bangsa Yaman, ni baru kita pergi dia. Antara kesemewaan bangsa Yaman yang boleh dicatat dengan tinta emas ialah kesegeraan mereka memeluk Islam yang tidak dilakukan oleh mana-mana kabilah atau negara Arab yang lain. Berbagai-bagai pentafsiran dilakukan berikutan daripada tindakan cepat bangsa Yaman memeluk Islam itu. Pentafsiran yang paling kuat sekali ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan iman ke dalam hati mereka di samping sifat mereka yang lembut dan sukakan kebaikan. Begitu juga dengan kelebihan dan nikmat yang lain yang Allah Taala kurniakan pada mereka. Banyak hadis menjelaskan tentang kelebihan Yaman. Keberkatan untuk negara Yaman. Itu betul. Syam pun berkat, Yaman berkat. Dan Nabi sebut. Cuma saya nak tanya tuan-tuan, dan Malaysia ada berkat? Malaysia ada tak timbul zaman tu? Tak ada. Dan Malaysia tak berkat. Yaman je berkat. Jordan je berkat. Dah, negara-negara Islam yang ditegakkan syariat di dalamnya ada keberkatan sendiri. Kan Nabi sebut tu sebagai satu contoh. Bila Nabi sebut Yaman berkat, tidak bermakna Yaman negara tidak bergolak. Sebab tu kita baca sejarah, pergolakan, pertukaran, pentadbiran, pemerintahan sehinggalah masuk golongan Syiah, tak Syiah sampai sekarang berlaku pertempuran perang saudara melibatkan kelompok Houthi sampai sekarang berlaku. Negara Yaman negara berkat, dia Nabi kata tu. Apakah Nabi sebut istilah berkat maka tak perang? Habis disebut Nabi aman maka tak perang. Mekah pun Nabi sebut sebagai aman. Berapa kali pencerobohan dilakukan ke atas Hajar Aswad dan cuba untuk melarikan Hajar Aswad itu, termasuk golongan Syiah Ismailiyah. Tak. Ya, jadi saya bukan nak kata nak pelakih, tak. Biar kita faham konsep itu. Yang perlu kita yang sanjung-sanjung Yaman. Saya tengok, minta maaf saya sampai sekarang ni, Yaman memang baik-baik dari sudut ni. Dan kita tengok golongan-golongan Habib daripada dari segi Yaman datang ke Malaysia dan majlis kita, mereka seorang berakhlak yang baik, tunjuk akhlak baik. Yang jadi masalah pada saya, orang Malaysia pergi netuk Yaman, bawa ajaran bawa pandangan-pandangan Habib mereka bagi ke Malaysia, dia cuba pertahankan pandangan itu dengan bahasa yang kasar, sedangkan Habib itu sendiri pun tak mengajar bahasa kasar. Habib itu sendiri pun tak mengajar bahasa kasar. Mereka bercakap, mereka nak tahu. Itu kat itu saja. Mereka sangat bagus dari segi akhlak. Kenapa tak ambil akhlak mereka? Kita boleh berbincang dalam perkara khilaf dengan cara yang baik. Itunya. Fa idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Bila kamu berselisih satu perkara, kembali pada Rasul. Kembali pada Rasul bukan makna kita nak menapi kebenaran ulama. Dah ada kepahaman ulama di tanah tu. Kita cari pandangan sahabat yang paling mendekati kebenaran, itu je. Antara faktor yang mendorong pembinaan bangunan dan kubah besar di atas kubur ialah peranan yang dimainkan oleh sultan-sultan yang pernah memerintah Yaman. Artinya tuan, antara di Yaman ni, nak cerita Yaman tu asalnya ahli tauhid, dia bersih. Tapi mula masuk pembinaan kubur-kubur besar ni oleh pemerintah Yaman yang datang silih ganti. Tujuannya adalah untuk menjadi bukan rakyat, jadi bukan ulama, bukan golongan Habib yang terlibat pada awal. Tujuannya adalah untuk menunjukkan gah kerajaan dan kehebatan pengaruh sultan tersebut setelah meninggal dunia. Jadi benda ni bukan berlaku Yaman saja, tengok di Mesir. Sultan juga. Negara-negara Islam pun kebanyakan begitu. Banyakkan begitu ni. Tujuannya adalah untuk menunjukkan gah kerajaan dan kehebatan pengaruh sultan tersebut setelah meninggal dunia. Hal ini ditegaskan oleh Al-Makrizi setelah ketika menjelaskan tentang pembinaan bangunan di atas kubur yang dilakukan oleh keluarga Qalawun di Kahirah. Sehubungan dengan itu, di sebaliknya pembinaan kebanyakan bangunan di atas kubur di Yaman adalah diprovokasi oleh keluarga sultan. Kubur besar yang dipercayai mempunyai bangunan besar di atasnya yang wujud di negara Yaman secara mutlak ialah kubur Az-Ziyadain. Kita dah sebut Ziyad ni, yang dibina oleh hamba mereka berdua bernama Najah setelah menurunkan jenazah mereka berdua daripada dinding tempat kedua-duanya digantung. Selain itu, Sultan As'ad bin Wa'il adalah merupakan sultan pertama yang dikebumikan dalam masjid di Ad-Diyar Asy-Syafi'iyah. Kemudian seterusnya kubah pertama di atas kubur di Hadramaut. Mana Hadramaut tu tak ada lah, belum tu okey je. Ialah kubah Sultan Mas'ud bin Yamani yang meninggal dalam tahun
648 Hijrah. Maknanya abad ke-berapa dah tu? 648. Dah ke-7 ke 8. Nak masuk ke 7 ke 8. Kuburan-kuburan ini dibincangkan di atas merupakan kuburan yang dibina dalam sebelum berlaku keutuhan kedudukan tasawuf di negara Yaman. Maka dah ada dah aspek tu. Kebanyakan sultan-sultan kerajaan Ayyubiyah dikuburkan dalam bangunan-bangunan yang mempunyai kubah-kubah khusus. Sultan Al-Mu'i Ismail bin Takin dikebumikan dalam kubah khas di Zabid yang dikenali dengan nama kubah khalifah. Kadang-kadang jenazah sultan dikebumikan dalam madrasah dan lain-lain. Orang yang memperakui tauhid tetapi menolak kewajipan menunaikan solat, dia menjadi kafir. Ini perbahasan kita tengok tolak kewajipan menunaikan solat. Kita tahu di sana ada perbahasan beberapa mazhab. Mazhab Ahmad bin Hanbal kata siapa tolak kewajipan solat kafir. Majoriti ulama kata tengok keadaan. Kalau dia tolak kewajipan solat itu kerana dia menafikan kewajipan, dia jadi kafir. Tapi kalau dia beranggap itu adalah dosa besar, dia tak kafir, dia berdosa besar saja. Maknanya dia tinggal kerana malas, maka dia dosa besar saja, dia tidak kafir. Kan? Tapi kita asah tengok dalam hadis memang kafir. Cuma dalam mentafsirkan kafir itu, kafir nikmat ke kafir i'tiqad. Jadi kalau ikut mazhab Hanbali, dia kata kafir itu melibatkan i'tiqad dah, menjadi kafir. Bagi majoriti ulama tidak kata kafir i'tiqad, kafir amali. Maknanya orang yang berkenaan itu dikira sebagai kufur amali sahaja, berdosa besar. Kecuali kalau dia mengiktikadkan solat itu tak ada dalam Islam. Orang yang mengumpat-akad tauhid dan kewajipan solat seperti mengingkari kewajipan berzakat, dia juga menjadi kafir. Orang yang mengakad tauhid solat dan kewajipan berzakat tetapi mengingkari kewajipan berpuasa pada Ramadan, tetapi mengingkari kewajipan menunaikan fardu haji, dia juga menjadi kafir sebab dia mentolaknya. Kita kata sini orang menolak terus ni i'tiqad ni. Kalau dia tolak kerana jahil tu masih jadi khilaf ulama. Tauhid merupakan kefarduan. Dan jadi saya nak sebutkan di sini tuan-tuan dan puan majlis sekalian rahimahumullah, saya nak sebut di sini ada beberapa isu. Saya sebut balik apa yang disebut oleh Ustaz Adli tadi yang berlaku di dalam masyarakat. Kita ada masa sikit saya akan berhenti lebih kurang 10 minit sebelum masuk maghrib. Ihtiram lil waqt, sebagai menghormati waktu maghrib lah. Jadi tidak munasabah lah saya terus ceramah walaupun dah masuk waktu maghrib lah. Mungkin maghrib kita ialah 7.27, mungkin 7 suku nanti saya akan berhenti. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, ada beberapa alasan bagi golongan-golongan yang dianggap sebagai kuburiah ni yang membina bangunan di atas kubur. Sebab itu apabila berlaku bangunan di atas kubur Tuan Tabal, kubur Tuan Tabal tak silap saya, ataupun kubur Tok Kenali di Kelantan dirobohkan, maka berbagai isu orang bincang masa tu. Ada kata tak wajar ni, dan dia kata ini adalah Puak Wahabi. Tapi saya dapat maklumat bahawa kata yang meruntuhkan tu anak beranak dia, keluarga si mati tu sendiri yang tak setuju dengan pembinaan kubur besar. Lepas tu cari pula pendapat ulama mazhab Syafi'i yang kata boleh buat bangunan atas kubur seluas lubang kubur tu aja. Yalah, kita tahu, kita tak nafi benda tu. Hatta kubur Ibn Taymiyah pun seorang ulama menentang keras syirik berkubur, dia pun buat bangunan, tapi bangunan tidak melepasi lubang kubur tu 4 segi tu je. Hal lain tidak ada. Tetapi yang afdalnya kita tengok apa yang berlaku yang buat di Mekah. Itulah betul. Itu yang betulnya, dan itulah pendapat Imam Syafi'i. Baik, di antara hujah yang digunakan, ada setengah kata boleh buat bangunan atas kubur. Pasal boleh buat bangunan atas kubur kerana berdalilkan beberapa buah hadis. Di antaranya ialah bukan hadis, di antaranya beberapa buah asar, dalil asar. Antaranya para sahabat pernah membina sebuah masjid di atas sebuah kubur pada masa hayat Rasulullah SAW, tetapi baginda tidak membantah dan tidak pula mengarahkan ia dimusnahkan. Jadi yang kedua, Umar bin Al-Khattab pernah meletakkan satu khemah di atas kubur Zainab binti Jahsh. Yang ketiga, Uthman bin Affan pernah membina khemah besar daripada bulu di atas kubur Al-Hakam bin Abi Al-As. Yang keempat, Muhammad bin Al-Hanafiyah pernah meletakkan khemah besar daripada bulu di atas kubur Abdullah bin Abbas radhiyallahu. Muhammad bin itu siapa? Adik-beradik kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Kerana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu selepas pada kematian Fatimah telah berkahwin ramai. Isteri ada 4 orang sewaktu dia meninggal, dengan meninggalkan anak lebih daripada 20 orang lebih. Fatimah binti Al-Husain, isteri Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib pernah meletakkan satu kubah di atas kubur Al-Hasan untuk satu tempoh tertentu, kemudian dibuang. Aisyah radhiyallahu anha pernah menyuruh dibina khemah besar daripada bulu di atas kubur saudaranya Abdul Rahman ketika beliau meninggal di Zitua. Ini kita petik ni, saya petik ni berdasarkan apa yang dipetik oleh Syekh Hasan Muallim ni. Baik. Kita tengok yang pertama. Saya baca tadi yang pertama, riwayat mengatakan para sahabat pernah membina sebuah masjid di atas sebuah kubur pada masa hayat Rasulullah, tetapi baginda tidak membantah. Cuba tengok riwayat ni, riwayat siapa? Riwayat yang menjelaskan para sahabat membina masjid di atas kubur seorang sahabat iaitu Abu Basir
diriwayatkan oleh Musa bin Uqbah. Okey. Musa bin Uqbah meriwayatkan daripada Az-Zuhri secara mursal. Baik. Al-Baihaqi meriwayatkan daripada Musa bin Uqbah dalam Dalail Nubuwah menerusi dua jalan, iaitu daripada Musa bin Uqbah daripada Ibnu Syihab secara mursal sebagaimana yang dilaporkan oleh Ibnu Asakir dalam tarikhnya. Hadis mursal di atas tidak dapat dijadikan hujah sebagaimana diakui oleh ulama hadis meskipun selamat daripada pertentangan. Namun apa yang berlaku ialah ia jelas bertentangan dengan riwayat yang dikemukakan oleh Al-Bukhari yang langsung tidak menyebut tambahan berkaitan membuat masjid di atas kubur. Selain itu, tidak ada seorang tokoh ulama hadis yang menyebutkan tambahan tersebut ketika mengeluarkan hadis itu selain Musa bin Uqbah seorang sahaja. Meskipun demikian, ia jelas bercanggah dengan hadis-hadis lain yang mencapai tahap mutawatir maknawi yang menjelaskan larangan membuat binaan di atas kubur dan laknat Allah SWT ke atas orang yang melakukan. Hadis-hadis tentang laknat itu boleh dikeluarkan baginda sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda hampir wafat. Lafaz yang dikemukakan oleh Ibn Abdul Bar yang menjelaskan para sahabat membina masjid di atas kubur Abu Basir bertentangan dengan riwayat yang dikemukakan oleh tiga orang ulama penghafal hadis, iaitu Al-Baihaqi dalam Dalail Nubuwah, Ibnu Asakir dalam At-Tarikh dan Ibnu Hajar dalam syarah hadis berkaitan. Ibnu Hajar hanya menyebut para sahabat membina sebuah masjid berdekatan dengan kubur Abu Basir dan bukan di atas kubur Abu Basir. Maknanya sahabat, kalau tengok riwayat 3 ni, dia kata para sahabat bina masjid berdekatan dengan kubur Abu Basir dan bukan di atas kubur Abu Basir. Membina masjid di atas kubur terdapat hadis yang sahih melarang dan melaknat pelaku. Sebaliknya, membina masjid berdekatan dengan kubur menimbulkan perbezaan pendapat dalam kalangan ulama mengikut niat orang yang membina masjid tersebut. Pembinaan tidak dilarang semata-mata kerana pembinaan sebaliknya dilarang mengikut niat orang yang membinanya. Jadi kalau dia nak bina dekat masjid tu pasal apa? Kita nak tahu. Ya? Pasal apa dia? Kalau semata-mata bina saja kita tak dilarang. Tapi sebabnya. Macam di Perlis kita ada fatwa. Fatwa di Perlis tentang orang yang mendakwa jumpa Nabi secara jaga. Jadi Perlis tidak kata orang yang mendakwa jumpa Nabi secara jaga tu orang tu sesat. Perlis tak kata, ingat molek ni. Perlis kata orang tu mendakwa jadi Nabi, jumpa Nabi secara jaga yang membawa implikasi syariah. Dia dakwa Nabi begini. Dia dakwa dia dapat zikir macam ni. Dia dakwa dapat itu dan ini. Dakwaan itu jadi masalah. Sehingga kan ada, saya baca dalam YouTube dan juga beberapa laman web menyatakan ada individu di Afrika yang mendakwa apabila Tok Syekh tarekat dia mati, dia mendakwa dialah yang masa itu berlaku perebutan untuk jadi Tok Syekh tarekat. Dia kata dialah yang berhak jadi kerana dia telah jumpa Nabi secara jaga. Nabi mengisyaratkan dia. Yang sana pula kata dia juga jumpa Nabi, jadi mensyaratkan dia. Jadi orang mana boleh pakai ni? Jadi kita tengok dalam tarekat sufi di Malaysia ni, dakwaan jumpa Nabi tu satu benda yang biasa dipertahankan. Sebab kalau tak pertahankan dakwaan jumpa Nabi, maka seluruh tarekat sufi yang ada akan gugur. Kerana kebanyakan zikir-zikir mereka diterima melalui konsep jumpa Nabi secara jaga. Itu yang masalah. Terutama tarekat Tijani. Tijani ni kalau tuan-tuan merujuk, dia bukan saja mendakwa tarekat dia itu dia ajak oleh Nabi secara yaqazah. Bahkan tarekat sufi dia itu menasahkan semua tarekat sufi yang lain. Menasahkan semua. Mana siapa masuk tarekat bid'ah, yang masuk tarekat sufi yang lain. Ini menyebabkan berlaku pertemuan antara pengamal tarekat Naqsyabandiyah di Malaysia dengan pengamal tarekat Tijani di Malaysia. Jadi jika diterima lafaz yang dikemukakan oleh Musa bin Uqbah dan disebutkan Ibn Abdul Bar, iaitu masjid tersebut benar-benar di atas kubur Abu Basir, ia juga tidak dapat diterima kerana kisah kematian Abu Basir berlaku sebelum tahun ke-8 sebelum pembukaan kota Mekah. Manakala hadis yang menjelaskan larangan membina masjid di atas kubur dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum baginda wafat. Dengan itu, untuk menjadikan kisah tersebut sebagai dalil tentang keharusan membina masjid di atas kubur langsung tidak kena pada tempatnya. Tak kena pada tempat. Oleh kerana tadi saya sebut hujah ada banyaklah. Kalau masa tak mengizinkan, saya sebut satu lagi ni. Antaranya ialah kisah Umar bin Al-Khattab membina khemah di atas kubur Zainab binti Jahsh, diriwayatkan oleh Ibn Sa'ad daripada Muhammad bin Al-Munkadir daripada Musa bin Ibrahim bin Al-Haris daripada bapanya. Namun begitu lafaz ini dikemukakan oleh Muhammad bin Munkadir sama sekali tidak berpihak kepada golongan tersebut. Hal tersebut kerana Umar pernah lalu di hadapan orang-orang yang sedang menggali kubur Zainab binti Jahsh pada hari yang sangat panas. Umar menyuruh dibina khemah di atas kubur tersebut bagi melindungi orang-orang yang menggali kubur tersebut daripada kepanasan cahaya matahari. Perbuatan itulah yang dikatakan membina binaan yang pertama di atas kubur yang dilakukan oleh Umar. Ia hanya bersifat sementara waktu sahaja. Maknanya boleh tak sekarang ni kita buat satu bukan bangunan macam khemah tu sewaktu proses gali kubur tu.
Jadi maknanya apabila telah selesai proses tu, biasa 3-4 hari dia biar, kemudian dia angkat balik. Itu betul lah. Sebab itu nak melindungi orang yang menggali kubur tu, kan? Ataupun kadang-kadang dia tak angkat tu pasal dipinjam kanvas tu orang. Jadi tuang tu lambat datang. Jadi bukan maknanya benda tu harus kita buat. Tak. Kerana apabila seorang itu meninggal, maka amalan dia tidak dapat kubah-kubah besar tadi tidak dapat membantu dia. Yang membantu dia amalan dia. Sebab itu malaikat tanya lah, man rabbuka tu, dia apa benda dia tanya tu? Benda asas-asas akidah. Man rabbuka. Wa man nabiyuka, benda-benda, wa ma qiblatuka, benda-benda asas tu membaikkan semua amalan akidah ni dan sebagainya. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada itu maka perbuatan itulah yang dikatakan membina binaan yang pertama di atas kubur yang dilakukan oleh Umar. Kalau orang kata Umar bina bangunan, betul dia bina. Tapi maksud bangunan bukan binaan itu ialah binaan sementara waktu, sementara proses gali kubur untuk kubur Zainab binti Jahsh. Ia hanya bersifat sementara waktu saja. Terdapat riwayat yang menjelaskan satu helai kain dibentangkan di atas kubur tersebut sewaktu proses penggalian dilakukan, dan Umar duduk di tepi kubur tersebut. Tujuan ia dilakukan juga untuk mengelakkan kepanasan cahaya matahari yang menimpa orang-orang yang menggali kubur tersebut. Hal tersebut boleh dilihat dalam riwayat Ibn Sa'ad dalam At-Tabaqat. Boleh dilihat dalam riwayat Ibn Sa'ad dalam At-Tabaqat. Muslimin sebab yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya tuan-tuan majlis sekalian, sebab itu bila saya bercakap kubur tadi, saya nak cerita tauhid ini merupakan keparduan yang paling besar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia lebih besar daripada kewajipan berpuasa, menunaikan salat, mengeluarkan zakat dan juga melaksanakan fardu haji. Bagaimana mungkin kepada seseorang boleh menjadi kufur apabila menolak salah satu daripada kewajipan di atas, dan dalam masa yang sama tidak menjadi kufur apabila menolak tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai asasnya. Ini kata-kata asas. Kemudian seterusnya ulama berijma' tentang kufurnya Bani Ubay Al-Qadah yang menguasai negara Maghribi dan Mesir. Mereka semua mengucap kalimah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menunaikan salat Jumaat dan juga berjamaah. Mereka juga mendakwa diri mereka adalah orang-orang Islam. Namun itu tidak menghalang ulama menghukumkan mereka sebagai murtad apabila mereka menyalahi amalan orang-orang Islam dalam beberapa perkara yang tidak melibatkan tauhid, sehingga ulama memutuskan untuk memerangi dan menghalau mereka daripada negeri orang Islam. Jadi muslim semua yang dirahmati Allah sekalian, itu kesimpulan yang dapat sebagi. Dan akhir sekali kita tengok di Yaman sekarang ada beberapa perkara yang mana telah diadakan yang melibatkan usaha untuk mempromosi ziarah kubur. Saya kata bahawa ziarah kubur Nabi-Nabi ke, kalau kita tahu ziarah kubur Nabi itu dekat rumah kita, tak ada masalah. Kubur orang soleh tak ada masalah, seperti dinukilkan tadi oleh Ustaz Syed Azwan dan juga Ustaz Adli. Tak ada masalah dari situ tu. Yang jadi masalahnya lah upacara yang dilakukan tadi, yang dilihat adalah bercanggah. Yang tu saja ditolak. Tambah pula satu-satunya kubur dalam dunia yang diketahui kubur Nabi Muhammad SAW. Adapun kubur Nabi lain tak tahu. Kubur Nabi Hud sendiri ada 3 tempat. Ada di Palestin. Satu riwayat mengatakan Palestin, Iraq rasa di Palestin, sehingga masyarakat di sana Palestin ni dia tahu menyambut kubur, pergi ziarah kubur Nabi Hud tempat dia. Dalam masa yang sama, Yaman juga, setiap tahun orang Yaman juga bercakap Yaman juga, setiap tahun pergi ziarah kubur. Jadi mana satu betul ni? Belum berziarah, yang sana ziarah kubur, yang ni ziarah kubur. Ziarah kubur ni. Jadi kita bukan bincang ketakbolehan ziarah kubur, tidak sunnah, tidak timbul soal itu. Kita bercakap tentang soal teknikal pelaksanaan ziarah itu sendiri. Kalau ziarah itu tidak menempati Islam, kita boleh buang je. Kemudian yang kedua, timbul etikad yang bukan-bukan. Kalau ziarah ini maka dapat ini, kalau ziarah ini dapat ini. Macam orang Melayu dulu, kalau pakai kayu kokar maka ular tak masuk rumah. Kayu kokar macam Ratib Haddad dia ambil di Malaysia ni, dia ulak oleh ramai ustazah. Saya tengok Ratib Haddad dia susunang dia dengan perkataan dia apa semua, nak kata dia bercanggah, taklah bercanggah. Tapi bila amalan dia diiktikadkan bahawa Ratib Haddad ni, kalau kita contohnya kita aman sekali, maka kita aman rezeki setahun, kemarau tak berlaku, pencuri tak masuk. Yang ini jadi masalah. Bukan aturan tu. Imam Hasan Al-Banna dia menyusun maksurat, kita baca kan. Baca maksurat tu mudah kita baca, tak ada masalah maksud tu. Tapi kalau kita etikad dia tu mengatasi Al-Quran, jadi masalah. Seperti dalam amalan golongan tarikat Tijaniyah, dia kata siapa baca selawat salat Al-Fatih 3 kali baca selawat Fatih menyamai 6,000 kali baca Quran. Apa ke benda ni? Jadi orang yang malas baca Quran, dia selawat je 3 kali, habis selesai, dah 6,000 kali baca Quran.
Sudah 6,000 kali baca Quran, tuan. Dahlah 6,000 kali baca Quran. Maksud tarekat dia menasahkan semua tarekat yang lain. Macam agama Islam. Padahal itu yang kita tekankan. Jadi tidak timbul bagi saya kita nak berbalah Habib. Tak ada. Habib ini akhuna. Saya sendiri duduk di Perlis, di bawah pemerintahan Habib. Habib apa? Sayyid Sirajuddin, tuanku Sultan Negeri Perlis tu Habib. Kita duduk dengan dia boleh. Dia suka pada sunnah. Ya, Raja Muda, tuanku Tuanku Raja Sayyid Faizuddin. Ini Habib. Kita duduk bawah dia molek ya. Habib mengatakan boleh, tak ada masalah. Itu yang kita nak. Dia pun menegakkan sunnah. Alhamdulillah. Yang tu kita nak. Kita tak nak balah-balah. Walaupun kalau ada di kalangan mereka yang baca buku saya tak setuju. Tuan-tuan nak buat seminar sama tuan-tuan, saya pun tak terbuka, tidak ada masalah. Tetapi saya katakan bahawa kita sebagai orang Islam kena ingat ya, jangan kita menjadi punca membawa masyarakat kepada syirik dengan menterjih pendapat walaupun kita kata pendapat tu harus, tapi kalau dia membawa kemungkinan boleh syirik, tak boleh. Sebab tu ada dalam Islam konsep saddul dzara'i. Benda tu asal haruh. Jangan kita kata asal haruh aja boleh buat, tak mesti. Tengok fiqhul ma'al, tengok risiko, aplikasi yang berlaku. Kalau benda tu boleh menyumbang pada syirik, tak boleh. Sebab tu Nabi SAW berhasrat nak meruntuhkan Kaabah. Nabi tak runtuhkan Kaabah. Apabila Nabi melihat kemungkinan besar orang Arab akan murtad, akan berlaku. Ada ke murtad secara relatif? Tak. Tapi Nabi tak buat dah. Sangkaan Nabi bahawa benda tu akan berlaku murtad. Maka Nabi tak runtuh Kaabah untuk dibina mengikut model yang dibina oleh moyang Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi SAW dah sebahagian yang sahih melarang kita bergurau dengan senjata. Takut terlepas senjata terkena saja. Kalau kita baca psikologi akal, apakah lepas senjata kita ni terkena kawan kita tu 100% kena? Tak kena. Nabi kata jangan bergurau dengan senjata. Sahabat-sahabat dalam hadis Bukhari sebut, orang zaman dulu kalau dia berjalan, Nabi suruh pegang anak panah, mata panah tu dengan tangan supaya tak kena orang. Nampak tak? Apakah semestinya orang berjalan menggunakan anak panah tu kena orang? Tak kena. Tapi kenapa Nabi ini saddul dzara'i? Sebab tu saya ambil buku ni tuan-tuan dalam kerangka saddul dzara'i, supaya benda-benda seumpama tak berlaku dekat Malaysia. Ya, Yaman tu Yaman lah. Bagi saya Yaman negeri yang baik. Cuma Yaman sekarang menghadapi krisis, dan kita sebagai saudara se-Islam tuan-tuan perlu bantu Yaman. Itu dia. Jadi teguran-teguran ulama kepada hanya amalan-amalan tu, bukan pada akhlak habaib kita. Tak ada. Mereka orang yang baik, tiada masalah. Di Terengganu habaib memainkan peranan yang penting dalam menentang penjajah, Tuku Palu dan sebagainya. Cuma dalam amalan kita boleh saja tak setuju. Begitu tak setuju bukan bermakna kita hentang juga. Tak ada. Tidak perlu kita buat buku ni bukan nak berbalah tuan-tuan macam ya. Kita nak ambil langkah saddul dzara'i supaya benda-benda yang boleh menyumbang kepada syirik, walaupun dia tak syirik lagi, benda tu haram menurut sebagian ulama, tapi kita tak nak buka pintu. Sebab bila buka pintu, sebab itu Umar bin Al-Khattab apa dia buat? Dia mengharamkan orang lelaki pada zamannya berkahwin dengan wanita agama Kristian. Padahal nak kata halal orang Islam kahwin dengan wanita Kristian tu. Pasal apa? Nak mengelakkan anak gadis Islam tu tak berkahwin. Ada. Halal ke kahwin? Halal. Apakah? Begitu kat Rasulullah SAW. Rasulullah tidak membenarkan Sayyidina Ali kahwin memadukan Fatimah. Hadis riwayat Bukhari. Memadukan Fatimah tu Rasulullah tak benarkan. Rasulullah kata aku tidak menghalalkan yang haram, aku tidak mengharamkan yang halal. Cuma Rasulullah tengok dari segi apa? Dari segi realiti, fiqhul waqi'. Pasal Sayyidina Ali ni banyak berada di medan perang. Bila banyak berada perang, macam mana dia nak uruskan seorang 2-3 orang isteri yang dia seorang pun tak mampu. Ditambah pula kalaulah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha tu dia kecil hati kan. Siapa nak bujuk dia? Kerana Rasulullah kata siapa yang menyebabkan kecil hati kepada Fatimah ataupun menyakiti Fatimah, sama dia menyakiti aku. Jadi inilah di antara dia panggil saddul dzara'i tuan-tuan masyarakat. Jadi tidak adalah kita nak berbalah, tidak timbul soal ini. Kita ambil langkah dzara'i supaya negara kita tak berlaku di sini. Jadi sekadar itulah yang dapat saya bagi. Saya katakan tadi sebab saya tidak mahu mengganggu waktu persediaan tuan-tuan untuk solat. Mungkin tuan-tuan rasa ada benda nak tanya, tapi saya kata keadaan yang diberi saya ni, saya tidak bertujuan nak mengelak tuan-tuan, tapi masa diberikan agak kemudian dan agak terhad. InsyaAllah kalau ada masa akan datang, kita boleh berbincang dengan baik dalam suasana yang harmoni, penuh dengan semangat ukhuwah Islamiyah. Kita ada perkara yang menjadi titik pertemuan sesama kita. Kita ada perkara yang berbeza, dan bukan itu adalah titik untuk kita bercakap kasar-kasar, kata mengata di belakang semua, tak ada. Sekadar itulah yang dapat saya bagi kesimpulan daripada buku saya ini. Mudah-mudahan majlis kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.